Pengembaraan jejak Rasul diteruskan ke Pretoria, sebuah bandar moden terletak kira-kira 50 km ke utara Johannesburg. Bandar ini pusat pentadbiran kerajaan Afrika Selatan. Ia juga dikenali dengan Jacaranda City, sempena nama sejenis pokok yang ditanam sekitar ibu kota dan berbunga bulan Oktober setiap tahun. Bandar yang dahulunya menjadi medan perjuangan menentang rejim apartheid kini bertukar sebagai kota metropolitan mercu tanda kemajuan Afrika Selatan. Di sinilah mekarnya perjuangan menuntut hak pribumi. Apabila angin perubahan 1990 menumbangkan rejim kulit putih, kota raya ini kembali sebagai bandaraya impian buat seluruh warganya tanpa mengira warna kulit. Yeah, come in the pot. Kegiatan sebegini lazim dilihat di sebuah daerah penempatan padat di pinggir bandaraya Pretoria. Inilah penempatan Islam terbesar di wilayah utara Afrika Selatan. Kewujudan beberapa institusi masjid dan madrasah menjadi pemangkin kepada perkembangan Islam di sini. Ini antara komuniti yang dirancang dengan baik oleh masyarakat Islam di Afrika Selatan. Tempat ini ialah Lodium, berhampiran Pretoria. Perancangan tersusun membabitkan pelbagai aspek kehidupan seperti pembinaan masjid, sekolah, malah pusat penyembelihan dan sosioekonomi seperti syarikat-syarikat percetakan dan pelbagai bentuk perniagaan. Dan hari ini ialah hari Ahad dan sudah menjadi lumrah bagi penduduk tempatan untuk berhimpun di masjid mengikuti aktiviti yang telah disusun. Kehadiran mereka hari ini adalah untuk mendengar ceramah agama yang disampaikan oleh seorang tokoh agama tempatan dan kadang-kadang juga tokoh jemputan dibawa dari luar negara. Perhimpunan seumpama ini memberi kesempatan kepada mereka mengukuhkan ukhuwah sesama sendiri. Semangat yang ditunjukkan dari yang kecil hinggalah kepada yang tua menggambarkan nilai sosial yang mendapat tumpuan di kalangan masyarakat di sini. Persekitaran hidup yang dikelilingi masyarakat bukan Islam tidak menghalang mereka menzahirkan tuntutan agama. Now you cry, they curse them and they make bad-dua, be making bad-dua till day of judgment. You must cry same day. That is why they cry. And we feel good for them, then what is our position? We are not Qabr Pujari, we are not Peer Pujari, we are not Rasul Pujari, we only Allah's Pujari. Okay? Keep in mind. On 10th night, Ceramah yang disampaikan saban minggu ini merangsang semangat umat Islam supaya terus mempertahankan akidah yang diwarisi. those people call themselves as Shiane Ali, as lover of Ali. Majoriti umat Islam yang menetap di sekitar Pretoria dan Bandaraya Johannesburg berketurunan India Pakistan. Kebanyakannya terlibat di sektor peruncitan dan perusahaan membuat makanan halal. Di Ladium sahaja, populasinya ialah 40,000 orang dan lebih 80% daripadanya terdiri daripada orang Islam. Mereka membentuk sebuah komuniti yang berpengaruh di wilayah utara Afrika Selatan. Or read books, any history, Kamil Ibn Asir, Tarikh Tabri, Ibn Khaldun, Tarikh Baghdad, Tarikh Damashq, read everywhere. What Hazrat Sayyida Zainab and Imam Zainul Abidin gave khutbahs in Masjid Ladium ini sebenarnya sedang disiapkan pembinaannya dan dibiayai kosnya oleh seorang ahli perniagaan Islam tempatan.
Aktiviti umat Islam saban hari menjadikan masjid ini sebuah masjid yang makmur di samping 5 masjid lain di sekitar kawasan Ladium. What is it? The 5 cassettes of 3 nights. Do you have? You have? You know you have. No, we don't have it. No, We but told here, you, we but got audios. got the audios of Maulana A.W. Woke, anak tempatan berketurunan India. Dia mempunyai perniagaan sendiri, turut bertugas sebagai imam di Masjid Jami' Ladium dan ahli lembaga pemegang amanah Madrasah Darul Ulum. Basically, the non-Muslim perception of Islam in South Africa, I would say they are more tolerant towards Islam, although there is that concept of Islamic fundamentalism, where they see us in a certain light, and that does exist, although it is not that prevalent in South Africa. Look, from our organization here, we hope to have an institute that will propagate Islam, that will, in fact, produce leaders in the field of Deen, and ultimately to service the Ummah of Islam, whether it be on a national level or an international level, that wherever our students go, they should in fact be a benefit to the Ummah. ثم المياه على 5 أقسام. This is طاهر مطهر. Ini ialah Madrasah Darul Ulum, sebahagian daripada kompleks Masjid Darul Ulum. Kurikulum pengajian Islam Darul Ulum merangkumi ilmu fiqh, sirah, Al-Quran dan tafsir, syariah dan undang-undang Islam serta usuluddin. Ilmu teras seperti kelas tajwid dan sukatan menghafaz Al-Quran juga disediakan bagi melahirkan seramai mungkin generasi celik Al-Quran di kalangan umat Islam, terutamanya generasi muda. Pelajar yang mengikuti kelas menghafaz Al-Quran ini rata-ratanya berumur 10 hingga 18 tahun. Pengajian yang dimulakan sejak usia muda memberi satu kelebihan buat mereka. Suasana sebegini menyentuh perasaan kami di sebuah negara yang mana umat Islam menjadi rakyat minoriti, begitu ampuh pegangan mereka terhadap agama. Muhammad Husin Mukadam 9 tahun mengajar di sini. Muhammad sedang menyiapkan tafsir Al-Quran Nurul Irfan ke bahasa Inggeris. So far, there is no Sunni-oriented commentary in English in the world. This is the first effort and attempt to bring a Sunni-oriented commentary. Besides the other English commentaries which are to be found, are hopelessly inadequate. They do not provide sufficient information regarding the verses of the Quran. And most of these commentaries which I found have been found to have quite a bit of errors. Ini ialah terjemahannya yang ke-27 dan dia menganggap kemahiran menterjemah penting dalam pengembangan ilmu. There is nothing better than the Kalamullah, and any effort that is attached to the Kalamullah is bound to give the highest satisfaction to a person, and I feel the same. ورآه
Sekolah Darul Ulum dibina 10 tahun lalu. Sekolah ini kini mempunyai 150 pelajar. Antara syarat kemasukannya ialah latar belakang pendidikan agama dan fasih membaca Al-Quran. Kursus-kursus yang ditawarkan seperti hafiz, alim dan imamat dikelolakan selama 2 hingga 5 tahun. Setiap pelajar dikenakan bayaran 400 hingga 600 rand satu semester atau 200 hingga 300 ringgit. Dan pada tahun ke-6, sijil yang dipegang membolehkan mereka melanjutkan pengajian ke luar negara. Pelajar di Darul Ulum bukan saja datang dari sekitar Afrika Selatan, marah dari luar negara seperti Botswana, Zimbabwe dan juga Malaysia. 3 orang penuntut ini datang dari Tambun Ipoh. Nur Aminullah, Muhammad Zubair dan Nur Kalimullah menjurus dalam bidang hafiz, alim dan imamat. Saja dia bagi borang. Jadi kita apply borang tu, kita bagi dia. Lepas tu dia akan panggil untuk temu duga. Jadi dia akan bagi ujian. Lepas ujian dia mengambil. Khusus alim maknanya besok kalau balik jadi apa? Alim. Boleh jadi apa-apa. Ustaz, peguam mahkamah syariah, apapun boleh jadi. Masjid Nur Al-Madinah di Pretoria terletak bersebelahan gedung membeli belah milik seorang hartawan Islam. Ahli perniagaan itu membiayai belanja pembesaran serta baik pulih masjid ini bagi menampung jemaah yang semakin ramai. Kerja-kerja menaikkan taraf kelengkapan dan kemudahan beribadat ini menelan belanja 10 juta rand atau 6 juta ringgit. Bapa lelaki ini memulakan perniagaan kedai runcit dengan hanya 4 orang pekerja 60 tahun lalu. Hari ini, anaknya Anwar Karim meneruskan tradisi keluarganya dan membuka gedung membeli belah terbesar di Pretoria dengan 250 orang pekerja. Keluarga Anwar Karim berasal dari India. Ke-8 adik-beradiknya juga memiliki perniagaan sendiri. Prinsipnya dalam perniagaan adalah mudah. Muslim yang kaya boleh membantu yang miskin. Dan kekayaan adalah rezeki anugerah Allah. Tidak lebih daripada itu. So 50 then, 60 then. Muslims must be strong. They can do more dawah, put up more masjids, put up more Islamic schools. They must make more money to do these things. Yeah, they're trying to come here. Teringat kita pada kisah seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga seorang hartawan dan ahli perniagaan yang sangat terkenal di zamannya. Dia juga memulakan perniagaannya secara kecil-kecilan di pasar. Berkat kegigihannya dan sifat amanah dalam perniagaan, Allah menggunakannya dengan kelebihan kekayaan. Namun, kekayaannya menjadikan dia lebih bersyukur kepada Allah. Dan ini terbukti apabila Abdurrahman bin Auf membelanjakan banyak hartanya untuk membantu fakir miskin. من الله فضلا كبيرا
Islam mengenepikan perbezaan warna kulit dan keturunan. Akidah Islam diletakkan pada keutamaan tertinggi mengatasi segala-galanya. Seorang pemimpin Kongres Kebangsaan Afrika ANC, Ibrahim Rasul, berpendapat pemikiran umat Islam, terutama di kalangan kulit hitam, memerlukan suntikan pembaharuan. Menurutnya, masyarakat kulit hitam dikongkong dengan pemikiran lama kesan daripada penindasan selama beberapa abad. Kemunduran dan kemiskinan itu adalah sesuatu yang boleh diubah dan ia harus bermula dengan cara kita berfikir. I gave a sermon at the mosque last week and I said that the Ummah of Muhammad SAW has really abdicated its role in this part of the world. Here is a president saying, let us rebuild the spirit of this country. Let us morally rejuvenate this country, and the Ummah of Muhammad sits quietly. Doesn't respond. Doesn't understand how the Quran and the Sunnah impacts on that call. Doesn't go to fill the vacuum. And if I must be able to change anything, then it has to be that mindset that paralyzes Muslims rather than activates them. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, maksudnya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu. Padahal kamulah orang yang tertinggi di sisi Allah jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Allah berfirman lagi dalam surah yang sama ayat 134 bermaksud, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat balasan syurga yang luasnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa.